عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita bersama-sama pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah, di mana kita duduk bersama tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kita berada dalam satu jalan, dalam satu usaha kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menggapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis baginda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi SAW bagi tahu siapa yang melalui jalan-jalan yang mana di dalamnya ada menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan dekat sini tentunya ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita, yang mengenalkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada agama kita, iaitu agama Islam. Lalu alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah baginya jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala tidak pertemukan kita disebabkan oleh makanan ke, disebabkan oleh bola ke, walaupun pertemuan-pertemuan ini ada sebab-sebabnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada hari ini adalah kerana ilmu, dan ia adalah satu benda yang hebat, yang agung, yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita semua pada hari ini. Lalu mari kita sama-sama tunjukkan bahawa kita ini adalah hamba yang tahu menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba yang tahu erti bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kelapangan masa, ada kesempatan tertentu. Lalu kita nak isi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dan perkara yang berfaedah antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Lalu cabang ilmu ni terlalu banyak cabang ilmu. Dia ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Macam kita perlukan ilmu sains, kita perlukan ilmu matematik, kita perlukan ilmu akal untuk makan, untuk minum, untuk bekerja. Dan kemudian kita ada ilmu-ilmu apa lagi? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, berkaitan dengan haiwan. Okey, so dan begitu juga kita ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dalaman kita, rohani kita. So ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniaan kita, dia adalah ilmu-ilmu fizikal. Okey, yang mana dia berkaitan dengan dunia. Dia berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan tangan kita, bagaimana kita melihat, bagaimana kita berfikir. Okey. Tetapi pada masa yang sama, badan kita ni dia bukan hanya ada bahagian luaran, bahagian fizikal, anggota-anggota yang boleh disentuh, yang boleh dirasa, boleh ada panca inderanya. Tetapi badan kita juga, diri kita ni juga ada bahagian dalamannya. Bahagian dalaman yang membolehkan kita untuk berkasih sayang, untuk rasa kasihan pada orang lain, untuk kita berfikir apa yang baik dan apa yang buruk, untuk kita tawaduk, dan ada orang yang membangga diri. Kerana apa? Kerana ada benda yang di dalam yang kita tak nampak. Yang kalau orang-orang Mak Saleh, orang barat, dia kata intangible, benda yang tak boleh nak dipegang, tak boleh nak dirasa. So bahagian fizikal kita perlu jaga dia juga. Kita perlu bagi isi dan tanam dia supaya dia boleh bergerak, dia boleh berjalan dengan sempurna. Begitu juga bahagian dalaman kita perlu isi dia supaya dia boleh berfungsi dengan baik. So pengisian ini yang dinamakan sebagai ilmu. Okey, di mana ilmu cabangnya luas. Okey, dan pada waktu dan ketika ini di mana kita akan gunakan waktu hari Jumaat, setiap hari Jumaat jam 3 petang untuk kita sama-sama menerokai
satu cabang ilmu yang mana cabang ilmu ini adalah antara asyraful ulum, antara cabang-cabang yang paling agung. Okay. Cabang yang paling agung bukan sebab saya yang ajar. Saya ni apalah nilainya, tak ada nilai. Tetapi cabang ilmu ni dia agung kerana kaitan dia. Kerana subjek ilmu tu sendiri. Subjek ilmu ni berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita tak perlu cerita kehebatan dia. Kalau kita tengok mushaf tu pun yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran tu pun, kalau orang letak dekat bawah pun orang dah marah. Kalau kita sentuh mushaf tu tanpa Al-Quran pun orang dah marah. Kalau kita pegang Al-Quran tu dalam keadaan kita tak sempurna berpakaian pun orang dah marah dah. Lalu orang nampak kehebatan benda tu, orang dah nampak dah. Akal kita tak boleh nak terima kalau benda tu diletakkan di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Maka bila akal kita kata macam tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk mengagungkan Al-Quranul Karim, maka kita tahu setiap apa yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka ia adalah sesuatu yang mulia, bahkan antara yang paling mulia. Lalu insya-Allah pada hari ini kita akan meneroka Al-Quranul Karim. Okay, walau bagaimanapun, kalau kita pergi pada Al-Quranul Karim, maka kita ada banyak sudut yang kita boleh pandang daripada Al-Quranul Karim. Cuma insya-Allah kesempatan yang diberikan kepada saya dan alhamdulillah tidak lupa juga untuk saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Akademi Tadabbur Malaysia yang berbesar hati untuk mengajak saya berkongsi bersama-sama. Kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahawa setiap benda yang kita buat, kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jangan halang diri kita. Bila orang buka peluang pada kita, bila Allah Taala buka peluang pada diri kita untuk melakukan kebaikan, maka kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Sebab tu Allah Taala sebut wasari'u badiru, Nabi SAW sebut sentiasa ada bersegera dalam kita merebut peluang-peluang kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ini kita akan bersama dengan tengok tajuk yang diberikan kepada saya adalah di sebalik penurunan ayat-ayat Al-Quran ataupun rahsia penurunan ayat-ayat Al-Quran. So sebenarnya dia bukanlah begitu rahsia kerana ilmu ini sudah jelas. Benda yang jelas nampak dan manusia tahu benda-benda ini. Okay, tetapi kita sedaya upaya kita berusaha untuk menceritakan benda ni. Okay, sebab walaupun benda ni satu benda yang diketahui oleh orang ramai, tetapi bukan semua tahu. Okay, benda ni macam kita katalah kita nak bagi contoh macam mana. Benda yang semua orang tahu, tetapi bila kita suruh buat ataupun bila kita suruh cerita, dia jadi okey. So insya-Allah kita berkongsi kebaikan-kebaikan yang kita ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita melalui satu tajuk yang saya rasa ramai daripada kita pernah dengar tajuk ini, iaitu asbabun nuzul. Okey, asbabun nuzul. Asbabun nuzul maksudnya kita akan tengok maksud dia nanti. Ni asbabun nuzul. Okey, boleh. Saya pun nak belajar conteng-conteng dekat skrin ni. Okey. Fi asbabi nuzulil ayati was-suwar. Okey, di mana dalam Al-Quran ada ayat-ayat dan ada surah-surah, dan mana kita akan melalui dalam sesi-sesi kita yang seterusnya hari ini dan seterusnya, kita akan menerokai sebab-sebab kepada datangnya Al-Quran itu sendiri. Ada ayat-ayat dia, ada surah-surah dia, di mana kita selidik di sebalik setiap ayat dan setiap surah ini apa yang berlaku di sebalik dia. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk dalam tajuk besar kita nak cerita dulu tentang apa dia Al-Quran. Kita kena kenal objek yang kita belajar, subjek yang kita belajar tu, kita kena ada gambaran tentang dia. So kalau kita sebut kita nak belajar tentang Injil, tentang Bible, tapi kita tak tahu apa itu Bible. Kita nak belajar tentang memasak ataupun masak nasi, tapi kita tak tahu nasi itu apa. Macam mana kita nak ada gambaran ataupun kita nak tahu jalan mana yang perlu kita lalui untuk kita belajar benda ini. Okay? Lalu sebelum kita masuk lebih dalam tentang ilmu yang akan kita pelajari, maka sebaiknya kita tengok dulu tentang objek yang kita nak belajar supaya kita ada gambaran apa bendanya ni. Okay.
Lalu kita kalau depan saya ni semua orang semua orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dah tentu pernah dengar tentang perkataan Al-Quran. Okey, lalu kita secara cepat tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran kita boleh bahagikan takrifannya kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian bahasa, lughah. Bila kita sebut Al-Quran, apa maksud dia? Apa yang terlintas dalam kepala kita? Okay? Yang terlintas dalam kepala kita ialah mushaf yang kita duk baca, yang dalam dia tu ada tulisan-tulisan dan ada sebutan-sebutan. So itulah Al-Quran. Dan kita tahu tulisan dia dalam bahasa Arab, bentuk dia macam mana, so bunyi dia macam mana, so kita tahu. Dan bila kita tanya apa itu Al-Quran, semua orang akan pergi ke arah ini Al-Quran. Tetapi kita kena tahu juga kenapa diberi nama Al-Quran. Kenapa tak diberi nama lain? Kenapa kitab ni tak diberi nama apa lagi? Contoh tak diberi nama Malaysia ke, tak diberi nama Arabi ke, tak diberi nama shawarma ke, contoh-contoh. Okey, kenapa diberi nama Al-Quran? Mesti ada sebab di sebalik kedatangan nama tu. Sebab tu dalam kita memberikan takrifan ataupun kalau kita belajar ilmu-ilmu, kita dengar istilah-istilah yang datang dalam ilmu tu. Dalam hadis ada istilah dia, sahih, dhaif, apa lagi? Maudhu'. So kita kena tahu apa makna di sebalik mustalah-mustalah. Hatta dalam penggunaan seharian kita, dalam kita ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, ada solat, ada zakat, ada haji. Okey. Lalu tak ke terlintas dalam kepala kita nak tahu apa makna solat, apa makna zakat, apa makna haji. So kita kena tahu supaya kita tahu apa benda sebenarnya yang kita buat. Okay, bila kita kata solat ni apa? Solat ini adalah doa ataupun silah ataupun hubungan antara seorang dengan Tuhan dia. Lalu kita tahu solat ni kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita sedar tentang kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jaga penampilan diri kita. Kita tahu dalam Al-Quran Allah Taala sebut khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nak pergi solat, nak pergi masjid, maka ambillah perhiasan kamu. Maksudnya datangkan diri kamu dalam keadaan yang terbaik. Yang orang nampak, wah dia berhias. Orang nampak dalam keadaan yang terbaik. Sebab kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jumpa tokoh-tokoh, orang-orang hebat dekat dalam dunia ni pun kita bersiap sedia dengan pertuturan kita, dengan penampilan kita. Bagaimana pula kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka lebih wajar untuk kita jaga penampilan kita. So bila kita faham makna solat, maka kita tahu. Bila contoh kita dengar zakat, apa itu zakat? Maka zakat itu adalah penyucian. Okay? Penyucian harta. Lalu bila kita kata penyucian harta, maksudnya kita duk kumpul harta kita. Kita pun duk risau kan bila kita simpan duit dalam bank. Ni nak harta kita ni semua baik ke tak baik ni? Dalam makanan kita kan, makanan yang datang atas meja kita prihatin, kita tahu, kita nak tahu makanan ni halal ke tak halal ni, okey ke tak okey ni, baik untuk kesihatan ke tak baik untuk kesihatan. So dalam kehidupan seharian kita, bagi orang yang menitik beratkan pada diri dia, kesihatan diri dia, fizikal dia, maka dia akan juga menitik beratkan dalam kesihatan mental dia ataupun kesihatan rohani dia. Dia akan tengok, makanan ni kalau tak halal, dia tak okey. Okey, begitu juga harta dia. Harta yang dia dapat, adakah dia yakin semua harta yang dia dapat tu datang dari sumber yang baik? So, insya-Allah lah, sebab dia pun dah, kita tak adalah diwajibkan untuk pergi selidik setiap satu benda yang kita buat, melainkan benda yang zahir lah. Kalau dah zahir benda tu datang daripada sumber yang haram, penjualan arak contohnya, ataupun berjudi contohnya, maka ia tentunya haram. Tapi kalau kita bekerja dan kita dapat gaji daripada kerja kita, takkan kita nak selidik kerja kita tu halal, duit pendapatan kita, apabila pekerjaan yang kita buat tu pekerjaan yang halal, maka takkan kita nak selidik harta yang kita dapat, gaji yang kita dapat tu halal atau tidak. Okey, maka kita terima. Okey, tapi pada masa yang sama kita pun kadang-kadang nak tahu cara bagaimana kita nak confirm nak bagi harta tu bersih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita az-zakah, penyucian harta. Mungkin ada orang dia kata, okey, zakat ni tujuannya adalah untuk bantu orang miskin. Itu dia antara hikmah zakat difardukan. Tetapi hikmah paling besar adalah
Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sucikan harta kita. Maka kita ikut perintah Allah Ta'ala. Dan begitu juga bila kita pergi pada Al-Quran. Kita kena tahu. Kita sebut hari-hari Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tapi kita pernah tak kita tahu kenapa nama dia Al-Quran? Kenapa tak nama dia Naruk ke? Kita terbalik kan? Okay. Kenapa nama dia Al-Quran? Okay. Maka dari segi kajian-kajian berkenaan dengan makna asal perkataan ini, mustalahat ini dalam bahasa Arab, kita kaji dari sudut bahasa. Baik, dari sudut bahasa kita boleh bahagikan kepada nak takrifkan Al-Quran ini, kita boleh bahagikan kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa ia adalah satu kata nama khas. Okay, apa maksud kata nama khas? Kata nama khas tu macam saya lah, Uzair. Uzair adalah kata nama khas. Okay. Begitu juga Malaysia. Malaysia kata nama khas. Apa lagi? Yang berbentuk kata nama khas. So kata nama khas ini ialah nama spesifik yang tak diambil daripada mana-mana. Okey, nama kita nak diambil daripada mana? Okey, mak ibu bapa kita bila dia bagi nama pada kita, dia tak tengok makna ni asal dia dalam bahasa Cina macam ni, asal dia dalam bahasa Arab macam ni. Dia tak tengok, tapi bila dia tengok makna ni sedap. So dia bagi nama pada kita. So nama ni adalah kata nama khas. Okey. Itu pandangan yang pertama. Kata nama khas ni adalah macam Injil, macam Taurat. Kitab Taurat dan kitab Injil, dia tak ada asal perkataan. Injil ambil daripada perkataan apa? Tak tahu. Okey. Taurat ambil daripada perkataan apa? Tak ada. So ia adalah nama yang memang diletakkan untuk perkara tersebut. Okey. Injil bila kita sebut terus terbayang. Taurat bila kita sebut kita terus terbayang apa itu Taurat. Al-Quran bila kita sebut terus terbayang. Maka sebab itu sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah kata nama khas. Yang mana bila kita sebut, kita dah tahu dah apa dia Al-Quran. Okey. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah kata nama terbitan. Okey. Apa dia maksud kata nama terbitan? Okay. Kata nama terbitan adalah kata nama yang berubah daripada bentuk asalnya. Maksudnya dia ada bentuk asal, lalu dia berubah. Dia ada kata akar. Lalu dikeluarkan perkataan-perkataan daripada kata akar. Contoh kata akar adalah makan. Makan. Lalu keluar daripada makan ini termakan, makanan, apa lagi? Makan. So banyak daripada asal satu perkataan dia boleh berkembang menjadi bermakan, dimakan, kan, ada tambahan-tambahan partikel pada perkataan tersebut. So itu adalah kata nama terbitan. Dalam bahasa Arab dia ada satu istilah untuk kata nama terbitan yang dinamakan sebagai ishtiqaq. Okey, ishtiqaq. Kalau perkataan tu sendiri dipanggil mushtaqat. Okey, mushtaqat. Okey. Okey, kalau kata nama khas ni dipanggil jamid. Okey, jamid dengan mushtaq. Okey, jamid adalah kata nama khas, dia tak berubah. Okey, perkataan tu ia adalah asal perkataan dan tak berubah. Mushtaqat adalah kata nama terbitan yang berubah mengikut penggunaan. Okey, itu kata nama terbitan. So bila kita kata Al-Quran ini adalah kata nama terbitan, kita kena tahu kata nama terbitan daripada perkataan apa. Okey. So perkataan yang pertama yang pandangan yang kedua dia pun sebenarnya dia terpecah kepada tiga pandangan. Okey, tiga pandangan. Maksudnya Al-Quran ini asalnya daripada perkataan apa? Maka sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan Al-Quran ini berasal daripada perkataan qara. Okey, perkataan qara, qaf, ra, alif maqsurah, qara. Okey, daripada perkataan qara inilah munculnya perkataan qaryah. Okey, pernah dengar qaryah? Masjid qaryah, ahli qaryah. Nah, itu semua daripada perkataan qaryah. Daripada perkataan Arab qaryah. Saya tulis ni kenapa dia menyengit? Okey, minta maaf. Okey, daripada perkataan qaryah. Okey, qaryatun. Okey, qaryah maksud dia apa? Qaryah ataupun perkampungan, neighborhood. Okey, neighborhood itu adalah qaryah.
Kenapa neighborhood ni dinamakan qaryah? Okay. Asal makna qara adalah menghimpunkan. Asal makna qara adalah menghimpunkan. Lalu qaryah ini dinamakan qaryah kerana dia menghimpunkan orang daripada latar belakang yang pelbagai. Okay, maksudnya dalam satu kampung tu bukannya datang daripada satu latar belakang yang sama. Semua lelaki, satu kampung semua perempuan. Tak ada. Dia bercampur lelaki perempuan. Ada orang dewasa, ada kanak-kanak. Ada masyarakat Melayu, ada masyarakat India. Okay, ada masyarakat Cina. Dan pelbagai latar belakang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit cerah. So, apabila semua orang ini dihimpunkan dalam satu tempat, maka ia dinamakan qaryah. Okey, dihimpunkan. Dan begitulah Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim menghimpunkan semua perkara yang diperlukan oleh manusia. Ya, Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan sesuatu apa pun melainkan ia ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey. So, kalau kita nak cari cerita, maka ada cerita dalam Al-Quran. Kita nak cari perintah-perintah, maka ada perintah-perintah di dalam Al-Quran. Kita nak cari larangan-larangan, maka ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita nak mencari nasihat, maka ada di dalam Al-Quranul Karim. Pendek kata, semua perkara ada dan ia merangkumi semua bahagian dalam kehidupan kita. Kita nak tahu cara belajar, maka Allah Ta'ala ajar pada kita wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajar kena menuntut ilmu, dan dalam menuntut ilmu ni macam mana caranya. Allah Ta'ala bawa datang kisah Nabi Musa dengan Khidir di dalam surah Al-Kahfi untuk ajar macam mana cara kita nak belajar. Kemudian bila kita nak tahu tentang umat-umat terdahulu, maka banyak cerita di dalam Al-Quran berkaitan umat-umat terdahulu. Kalau kita nak tahu sejarah kehidupan Nabi SAW, maka ada di dalam Al-Quran sebahagian cerita tentang apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Semua benda ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran ini memang asal tujuannya adalah untuk menceritakan kepada kita tentang bagaimana kita nak mengatur kehidupan yang baik. Maka sebab itulah kitab ataupun buku panduan yang paling bagus adalah yang berjaya menghimpunkan semua benda yang diperlukan oleh manusia. Dan setakat ini tak ada kitab yang berjaya melakukan perkara tersebut melainkan Al-Quranul Karim. So kerana itu Al-Quran, kata sebahagian orang, maka ia berasal daripada perkataan qara, maka jadi Quran. Okey. Kemudian, pandangan yang kedua pula mengatakan bahawa Al-Quran ini berasal daripada perkataan qara'a. Okay, Al-Quran ini berasal daripada perkataan qara'a. Apa maksud qara'a? Semua orang tahu. Iqra'. Apa maksud iqra'? Iqra' maksudnya bacalah. Jadi qara'a maksudnya membaca. So, kenapa Al-Quranul Karim diambil daripada perkataan qara'a? Kerana antara tujuan Al-Quran Karim diturunkan adalah supaya ia dibaca. Okay, dan ia dibaca dan didengar. Okay, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Al-Quran ini cukuplah agar ia dibaca dan didengar. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran untuk diperdengarkan bacaan, yutla alaihim. Okay, diperdengarkan bacaan. Orang yang dengar bacaan tu pun dah cukup bagi dia. Apatah lagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Sebab tu Allah Taala sebut, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengarlah dan berikan sepenuh perhatian. Okay, kepada bacaan Al-Quranul Karim. Dan itu antara tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu untuk dibaca. Okay, pembacaan yang bagaimana? Sama ada pembacaan secara lisan, okay, syafawi, kita sebut perkataan-perkataan dan ayat-ayat tersebut, ataupun bacaan secara ilmi, okay, ta'ammul, bacaan secara pemerhatian, observation. Dua-dua bacaan boleh, dan sebaik-baiknya kita gabungkan dua-dua bacaan ini. Okey, seterusnya. Pandangan yang ketiga mengatakan Al-Quran ini daripada perkataan qarana. Okey, qarana. Okey, bukan corona yang ada sekarang ni. Jangan kaitkan, dia tak ada kaitan. Okey.
Qarana. Apa maksud qarana? Qarana maksud dia bersama-sama. Sekali. Mungkin ada sebahagian pernah dengar perkataan qarin. Di mana Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa ma min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Dalam satu riwayat, qarinuhu minal jinni wal malak. Nabi kata, setiap daripada kalian ada yang sentiasa bersama-sama dengan dia. Kita namakan dia qarin, dan qarin ini terdiri daripada jin dan malaikat. So, kita ada qarin, jin dan malaikat, iaitu yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Okey. So, Nabi sahabat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kamu pun ada qarin juga ke? Wala anta ya Rasulullah. Nabi kata, ya, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'murni illa bi khair fala ya'muruni illa bi khair. Lalu Nabi kata, ya, qarin aku memang ada. Okay, cuma Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu aku lalu menjadikan qarin aku ini aslam, telah menyerah diri, telah masuk Islam, menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. So, kenapa Al-Quran datang daripada perkataan qarana, bersama-sama? Kerana datang bersama Al-Quran ini ada nasihat, ada perintah, ada larangan, ada benda-benda yang diperlukan oleh manusia. Okey, maka sebab itu sebahagian ahli ilmu dia kata Al-Quran ini berasal daripada perkataan qarana. Okey, so ini 3 perkataan yang menjadi asal kepada Al-Quran, dan tidak ada masalah untuk kita gabungkan ketiga-tiga. Maksudnya Al-Quran ini merangkumi ketiga-tiga benda ni, di mana Al-Quran menghimpunkan semua benda, dan Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dan kemudian Al-Quran bersama-sama dengannya datang pelbagai perkara yang diperlukan oleh manusia. So, itu makna Al-Quran dari segi bahasa. So, kita dah ada gambaran dah sekarang ni, kenapa Al-Quran dinamakan Al-Quran. Okey, baik, alhamdulillah. Tahniah. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, bila kita dah tahu makna dari segi bahasa, kita kena tahu juga benda yang kita pegang ni. Benda yang kita pegang, Al-Quran yang kita duk baca hari-hari ni sebenarnya apa dia? Hakikat dia sebenarnya apa dia? Okay, benda yang kita nak baca, benda yang menghimpunkan semua benda, benda yang datang bersama-samanya semua benda. Kita nak tahu hakikat dia sebenarnya apa dia Al-Quran ini. Maka kita kena tengok makna Al-Quran dari segi syarak. Okey. Okey. So, kepada yang mengkaji bahasa, yang suka mengkaji bahasa ataupun mengkaji perkataan, vocab. Okey. Setiap perkataan-perkataan yang kita gunakan, dia ada makna dari segi bahasa, dan dia ada penggunaannya dari segi kita nak kata dari segi ilmu tertentu, bidang tertentu, keadaan tertentu. Okey. So, macam contohlah bila kita kata contoh perkataan apa? Perkataan solat contohnya. Okay, solat dari segi bahasanya bermaksud doa. Okay, solat dari segi bahasa maksudnya doa. Okey, tetapi bila kita sebut solat, maka kita faham solat ini adalah perbuatan-perbuatan yang bermula dengan perkataan dan perbuatan yang mula dengan takbir, yang berakhir dengan salam. Itu yang kita faham bila kita sebut solat. So, bila datang solat ni dalam ayat bahasa Arab contohnya. Okey, contoh dalam surah Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih." Okay, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli, jangan salat. So, kita pun nak tahu, salat dekat sini makna apa? Okey. So, dalam kita nak menilai, dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita sentiasa utamakan makna syarak. Sentiasa utamakan makna syarak. Okey. Maksudnya kalau dalam nas hadis Al-Quran atau hadis sebut solat, maka ia bererti solat yang kita nampak pada hari ini. Okey. Kalau disebut zakat, maka ia bererti zakat yang kita zakat yang kita faham pada hari ini, iaitu mengeluarkan sebahagian harta kita. Contoh kalau sebut datang dalam nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, perkataan kafir. Kafir. Okay, tahu kafir maksud dia apa? So, kita tahu kafir ni adalah orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bahasa Arab, kafir juga adalah
petani. Petani yang tanam pokok, sawah padi, maka ia adalah kafir, orang yang tanam pokok. So apabila datang lafaz ni dalam nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, so kita nak tahu makna apa, maka sentiasa utamakan makna syarak. Kafir yang Allah Ta'ala maksudkan, kafir yang Nabi maksudkan adalah yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, nampak? Tetapi tak mustahil juga kadang-kadang dia datang dengan makna bahasa. Contoh dalam surah Muhammadur Rasulullah, surah Muhammad. Kan ada dalam tu, yu'jibul kuffara yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ada perkataan kuffar di dalam tu. Okey, tetapi perkataan kuffar dekat situ dia tak jadi dengan makna orang-orang kafir. Dia jadi petani-petani. Okey, sebab apa? Sebab dia ada satu bidang ilmu yang mana dalam pentafsiran Al-Quran kita kena tengok konteks cerita untuk membolehkan kita tahu ini makna dari segi syarak ke atau makna dari segi bahasa. Tetapi sentiasa kita utamakan makna dari segi syarak. Okay. So bila Al-Quran, kita sebut Al-Quran, boleh, maknanya kalau orang sebut Al-Quran, dia ambil surat khabar, dia baca, boleh tak dinamakan Quran? Boleh. Sebab apa? Hatta dalam bahasa Indonesia, siapa pernah pergi Indonesia? Indonesia dia panggil surat khabar dia apa? Quran kan? Dia panggil surat khabar dia Quran. So kerana datang daripada perkataan qara'a, benda yang dibaca oleh manusia, benda yang menghimpunkan maklumat-maklumat yang diperlukan pada situasi semasa. Maka tak ada masalah untuk kita namakan sesuatu itu Al-Quran. Okey, tetapi kalau kita sebut Al-Quran, maka sentiasa utamakan makna syarak. Apa makna syarak bagi Al-Quran? Ini dia makna syarak bagi Al-Quran. Al-Quran yang pertamanya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama dalam kita mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So apa maksud kalam? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam adalah, kalau kita fikir kalam tu apa? Kalam tu kata-kata, betul tak? So kata-kata, kalau kita kata seseorang itu berkata-kata, apa yang kita dapat tengok daripada dia? Seorang tu tengah berkata-kata. Okey, maka kita dengar bunyi yang keluar daripada mulut dia. Betul tak? Okey, maka asal kepada kalam adalah bunyi. Bunyi, dan bunyi ini keluar kadang-kadang dalam bentuk yang kita faham, kadang-kadang dalam bentuk yang kita tak faham. Maka itu adalah kalam. Setiap bunyi yang keluar adalah kalam. Okey. Dan kemudiannya dengan perubahan dan perkembangan yang berlaku pada manusia, maka bunyi-bunyi ini disertai dengan bentuk-bentuk. Okey, di mana ni bunyi dia apa? Ini bunyi dia apa? I. Ini bunyi dia apa? U. Okey, insya-Allah tutukan. Okey, bunyi dia apa? O. Okey, setiap bentuk ni ada bunyi dia. Okey, maka kalam yang dahulunya hanya bunyi, dia dah berubah sekarang menjadi bunyi dan bentuk. Okey, bunyi dan ataupun lebih kita sebut sebagai huruf. Okey. Kalam ini benda yang ada bunyi, benda yang ada huruf. Okay, itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak keluarkan bunyi ini asal. Sebab tu dalam kita membaca Al-Quran, kenapa kita suruh jaga dua benda yang mana dia bukan huruf? Okay, dua benda yang bukan huruf dalam bacaan Al-Quran. Apa dia? Mad dan apa satu lagi? Dengung. Okay, mad dan dengung. Mad dan dengung ni huruf apa? Nak tanya, mat dengan dengung ni huruf apa? Tak ada huruf. Tak ada huruf yang mat. Sebab mat ni bunyi. I, U, bunyi. Dengung adalah bunyi yang keluar daripada hidung. Okay? So, itu adalah bunyi. So, bunyi juga adalah kalam. Okay? Huruf lagi lah. Alif. Kemudian baris atas, bunyi dia A. Baris bawah, bunyi dia I. Baris depan, bunyi dia U. Okay? So, huruf. Okay. Maksud kalam dekat sini adalah bunyi dan huruf. Okay. Bila kita sebut kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bererti ia adalah kata-kata yang keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan perubahan yang berlaku, maka kita nampak ada tulisan-tulisan dan bentuk-bentuk yang boleh membunyikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu.
Okay, so dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita sebut dia kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nanti kita tengok dalam bab penurunan Al-Quran, antara kesilapan yang difahami oleh manusia, kebanyakan orang dia salah faham ialah apabila dia kata Al-Quran ini datang daripada mana? Al-Quran ini datang daripada Lauh Mahfuz. Al-Quran tersimpan dalam Lauh Mahfuz? Ya. Ya, Al-Quran tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhin Mahfuz. Allah Ta'ala sebut dalam Lauh Mahfuz. Tetapi kedatangan Al-Quran kepada Nabi SAW, Jibril alaihi salam tak pernah ambil daripada Lauh Mahfuz. Jibril tak pernah ambil daripada Lauh Mahfuz, tapi Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh nampak? Baik, itu yang pertama. Poin yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah Ta'ala sebut, kalaulah ada orang-orang musyrik yang nak bekerja dengan kamu, yang nak menyewa duduk dekat dengan kamu, maka fa'ajirhu, maka jadikanlah dia pekerja kamu. Jadikanlah dia, bagilah dia dapat sewa dan duduk dengan kamu. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka boleh mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran Karim. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran adalah bermukjizat. Okay, dia ada satu bidang ilmu yang mana insya-Allah mungkin Akademi Tadabbur boleh tambah bidang ni. Apa nama dia? I'jaz. Ilmu i'jaz ini adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana Al-Quran itu boleh menjadi satu mukjizat. Okay, bila kita kata Al-Quran itu satu mukjizat, apa maksud Al-Quran itu satu mukjizat? Al-Quran mukjizat kepada Nabi SAW, mukjizat yang paling besar sampai kepada Nabi SAW. Tapi kita tak faham apa maksud mukjizat. Yang kita tahu mukjizat ini adalah benda yang khariqun lil adah. Mukjizat ini adalah benda luar biasa. So dekat mana luar biasanya Al-Quran? Itu kena tahu. Sebab mukjiz ni, mukjizah datang daripada a'jaza yu'jizu. A'jaza melemahkan. Yu'jizu, mukjiz adalah benda yang melemahkan. Okey, maksudnya Al-Quran ini dia diturunkan. Apabila Al-Quran ini turun, Al-Quran turun pada satu bangsa yang rasa dia kuat. Dia kuat dari segi apa? Dari segi badan dia, dari segi penglihatan dia, dari segi kemampuan dia berperang. Tapi mereka berbangga dengan kekuatan mereka dari segi bahasa. Orang Arab zaman Nabi SAW, dia tak berbangga dengan kemampuan dia untuk bawa keluar api ke daripada kayu api. Dia tak berbangga dengan kemampuan dia mampu untuk menjejak perjalanan orang. Macam mana mereka menjejak perjalanan Nabi SAW ketika peristiwa hijrah. Itu kehebatan yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Okey, tetapi mukjizat yang dimaksudkan adalah mukjizat dari segi bahasa. Sebab tu kita tengok orang-orang yang mula menulis tentang i'jaz ni, tentang Al-Quran ini sebagai satu mukjizat. Benda yang melemahkan. Okay, kerana orang Arab ni dia bersaing dari segi bahasa. Sebab tu yang benda yang disangkut dekat Mekah ni bukan nama orang yang kuat dan hebat. Tak. Tetapi benda yang disangkut dekat Mekah, satu tempat yang agung daripada zaman Nabi Ibrahim, yang orang semua datang, walaupun masyarakat dekat situ orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah syair-syair Arab. Sebab apa? Mereka berbangga dengan kemampuan mereka mampu berbahasa Arab. Lalu Allah Ta'ala datangkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat jitu, yang sangat hebat. Dan inilah mukjizat sebenar. Sebab tu kita tengok orang-orang yang menulis pada awal-awal tentang i'jaz, tentang Al-Quran ini sebagai mukjizat, fokus mereka adalah dari segi bahasa. Fokus mereka dari segi bahasa, di mana mereka menceritakan tentang contoh Abdul Qahir Al-Jurjani, sahibut ta'rifat. Okey, Abdul Qahir Al-Jurjani, macam mana dia cerita hebatnya bahasa Al-Quran ni, sampai orang-orang yang paling hebat dekat Mekah pada waktu tu dengar Al-Quran ni, mereka kata ini bukan kalam manusia. Mustahil ini kalam manusia.
Macam Al-Walid bin Mughirah contohnya. Okey. Dan bila kita kata dia Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani pun sama juga. Mengatakan bahawa ijaz Al-Quran ni mukjizat dari segi bahasa ni. Sebab tu bila Al-Quran cabar manusia untuk buat, Al-Quran cabar dari segi bahasa. Okay, bila Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'tu bi suratin min mithlih, fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayat. Allah Taala kata buatlah rekalah macam Al-Quran. Kalau kamu tak setuju Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kata Al-Quran ni daripada Nabi, asatirul awwalina katabaha, Nabi dan dibantu oleh golongan-golongan ahli kitab Yahudi dengan Nasrani untuk reka Al-Quran, maka Allah Taala kata bawalah datang macam Al-Quran. Okay, bawa datang. Dan cabaran tu bukan Allah Ta'ala cabar dari bentuk-bentuk yang kemajuan teknologi pada waktu tu ataupun angka-angka, tetapi Allah Ta'ala cabar dari segi bahasa. Sebab mukjizatnya Al-Quran ini adalah daripada segi bahasa, di mana orang tak mampu untuk pertikaikan Al-Quran dari segi bahasa daripada zaman Nabi SAW hingga ke hari ini. Okay, cuma sekarang ni pada zaman moden ni dengan perkembangan sains, perkembangan yang berlaku pada manusia dari sudut sains, maka ada beberapa cendekiawan Muslim yang memasukkan antara mukjizat yang ada di dalam Al-Quran adalah mukjizat yang ilmi, mukjizat sains. Di mana ada peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran yang mana dibuktikan oleh fakta sains pada zaman sekarang ni, zaman moden. Walau bagaimanapun ia bukanlah sesuatu yang mutlak, kerana sains ni dia berubah ikut masa. Zaman Leonardo da Vinci, zaman Galileo Galilei tak sama macam zaman sekarang. Zaman Ibn Sina, zaman Al-Farabi, dia tak sama macam sekarang. So zaman dia orang, sains pada waktu tu dah dianggap satu teknologi yang hebat. Kemudian berkembang sampai pada waktu ni. Adakah sains akan terhenti pada waktu ni je? Tak, tapi kita ada generasi-generasi yang akan datang. Dan generasi-generasi ni pun akan kaji. Dan kemungkinan teori-teori sains yang kita percaya pada hari ini adalah fakta. Okay? Teori-teori sains yang kita percaya pada hari ini adalah fakta. Kemungkinan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi dibuktikan salah. So kalau kita buktikan benda tu salah, adakah kita nak kata Al-Quran tu salah? Sebab bila kita relatekan peristiwa-peristiwa sains dengan Al-Quran, lalu kita kata, oh inilah yang Al-Quran maksudkan. Tetapi tiba-tiba pada 50 tahun akan datang, dibuktikan teori sains itu salah. Lalu adakah kita nak kata Al-Quran itu salah? Wal'iyadzubillah. Sebab tu kita berpada dengan bila kita katakan mukjizat pada Al-Quran adalah dari segi bahasa. Walau bagaimanapun tidak ada masalah untuk kita istiqnas. Istiqnas maksudnya kita terima, kita terima untuk kajian-kajian sains bahawa antara makna Al-Quran dekat sini adalah peristiwa yang diceritakan, tapi bukan secara mutlak. Dan ada juga sebahagian yang cuba menceritakan mukjizat Al-Quran dengan nombor-nombor. Bila ada peristiwa berlaku di atas muka bumi ni, maka dia pergi kat Al-Quran, dia buka muka surat sekian, dia buka ayat sekian, lalu dia kata tengok sama. Sama. Nombor muka surat ni, ayat ni, muka surat ni, ayat nombor ni. Okay. Lalu kita kata Al-Quran, nombor muka surat ni adalah perbuatan manusia. So bagaimana perbuatan manusia dia boleh jadi sesuatu yang hebat dan tidak ada kesalahan? Okay. Perbuatan manusia boleh berubah. Kalau hari ni Al-Quran ada 604 muka surat, minggu depan kita cuba cetak Al-Quran yang dalam 300 muka surat. Tak boleh ke? Boleh. Kita cuba cetak Al-Quran dalam 10 muka surat. Boleh. Dalam 1000 muka surat. Boleh. Lalu bila kita kaji Al-Quran dengan ikut angka-angka muka surat, maka bila berlaku perubahan, apa kita nak kata? Adakah kita nak kata Al-Quran salah ni? Sedangkan nombor tu adalah buatan manusia. Begitu juga bilangan ayat. Bilangan ayat Al-Quran pun dia tidak boleh jadi sesuatu yang mutlak. Sebab apa? Sebab bilangan ayat ni diperselisihkan. Bilangan ayat diperselisihkan. Contoh kata ada ayat surah-surah yang bilangan ayat macam contoh surah Al-Fatihah sendiri. Surah Al-Fatihah sendiri. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, tetapi ada khilaf pada 7 ni.
Ada orang yang kata, ada sebahagian ahli ilmu dia kata ini adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Ada yang kata tak, Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat yang pertama. So ayat tu berubah daripada nombor 1 dekat ayat ni tiba-tiba jadi nombor lain. So ada surah-surah yang khilaf dia sampai 5, sampai 4, sampai lebih daripada 5. Macam contoh surah 5 saya tak ingat. Tapi ada surah-surah yang macam surah yang berturutan. Surah Ar-Ra'd dengan surah Ibrahim. Surah Ar-Ra'd khilaf sampai 4. Ayat dia ada yang kata 54, ada 55, ada 56, ada 57. Surah Ibrahim pun sama, ada yang kata 50, ada 53, ada 54, ada 55. So bilangan ayat yang berbeza. Lalu dengan bilangan ayat yang berbeza, bagaimana kita boleh guna bilangan ayat ni untuk kita jadikan dia, tengok luar biasanya Al-Quran. Okay? Melainkan kalau ayat nombor-nombor ini diceritakan di dalam Al-Quran sendiri. Contoh bila kita pergi kat surah Al-Kahfi contohnya. Allah Ta'ala sebut apa? 300 sinina wazdadu tis'ah. Okay, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang Al-Kahfi ni, dia duduk dalam gua mereka berapa lama? 300 tahun. Wazdadu tis'ah, dan ditambah 9 tahun lagi. So, kita pun tengok, kenapa ada 300 dan kenapa ada 9? Maka dekat sini kita boleh kaji. Laudin. Apa yang tidak? Okey, sebelum tu saya mohon siapa yang ada urusan-urusan boleh mute kan untuk kita fokus pada kelas. Okey, terima kasih. Baik, bila kita cerita tentang nombor-nombor 309, maka kita pun buat kajian. Sebab angka ni disebut oleh Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan langit dan bumi dalam masa sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Kita boleh kaji kenapa 6 hari. Okay, sebab angka ini disebut di dalam Al-Quran. So, angka-angka yang disebut dalam Al-Quran mungkin kita boleh kaji untuk kita keluarkan kehebatan Al-Quran. Tapi untuk kaji benda buatan manusia, benda yang dikhilafkan oleh manusia, bilangan ayat contohnya, ataupun muka surat, maka itu sudah tentunya perkara yang tak wajar untuk kita kaitkan dengan Al-Quran Al-Karim. Okay, itu poin yang kedua. Kalam Allah Ta'ala yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata Al-Quran itu mesti ada poin ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia bukan hanya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ada turunkan kitab-kitab lain. Wa ataina Dawud zabura. Allah Taala bagi kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah Taala bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Taala bagi kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan bahkan ada sebahagian daripada para nabi ni, walaupun dia tak dapat kitab, tapi dia dapat sebahagian daripada kitab yang dipanggil sebagai suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf-suhuf. So setiap nabi ada dapat dia punya kitab dia. Dan ada kitab yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita. Ada kitab yang Allah Ta'ala tak ceritakan kepada kita. Okay, cuma kita nak cerita tentang bila kita sebut Al-Quran, maka kita tahu ia adalah kalam Allah Ta'ala yang dibawa oleh Jibril daripada Allah Ta'ala sampai kepada seorang Nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, di dalam bahasa Arab. Okay, ini jelas sebab Al-Quran sendiri menyatakan perkara tersebut. Al-Quran kata bilisanin arabiyyin mubin. Okay, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Okay, bahasa Arab yang semua orang boleh tahu maknanya. Al-Quran datang dalam bahasa Arab. Sebab tu antara perkara yang dilarang dalam kita bercerita tentang Al-Quran ataupun intipati Al-Quran adalah terjemahan Al-Quran. Okay, terjemahan secara harfiah. Harfiah ni kita terjemahkan satu-satu perkataan. Okay, sebab apa? Sebab bahasa Arab ni setiap bahasa dia ada keistimewaan dia sendiri. Kalaulah kita hilangkan ataupun kita pindahkan daripada bahasa Arab, kita cuba bawa Al-Quran dalam bahasa Turki contohnya, ataupun dalam bahasa Cina, ataupun dalam bahasa Malaysia sekalipun, maka ia akan menghilangkan banyak makna-makna Al-Quran Al-Karim. Okay, sebab tu bila kita nak bercerita tentang Al-Quran, kita tak dapat lari daripada menggunakan bahasa Arab untuk bercerita. So kalau ada orang yang nak
mentafsirkan Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran, maka step permulaan dia adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Okey. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima untuk mengenal Al-Quranul Karim, okey, adalah ia disampaikan ataupun datang kepada setiap generasi secara mutawatir. Mungkin sebahagian orang dia pernah dengar makna mutawatir. Apa dia mutawatir ni? Okey, mutawatir ini adalah bila kita sebarkan sesuatu maklumat. Okey, katalah kita cerita, saya pergi pada seorang lelaki. Lalu saya cakap kepada dia, okey, esok hari Sabtu. Okay, esok hari Sabtu. Dia adalah satu maklumat. Okay. Dan lelaki ni bila dia sebarkan pada orang lain, esok hari Sabtu, orang boleh percaya dan boleh tak percaya. Sebab apa? Seorang dia je kata esok Sabtu. Tetapi katalah 30 orang sekali kata esok Sabtu. 50 orang kata esok Sabtu. So macam mana kita punya rasa kita? Okay, kita rasa lebih yakin. So Al-Quran sentiasa disampaikan daripada satu generasi kepada generasi yang lain secara mutawatir, iaitu bilangan yang ramai. Okay, bilangan yang ramai yang membawa Al-Quran daripada zaman Nabi SAW sehingga kepada kita pada hari ini. Okay, sebab tu siapa yang nak bawa Al-Quran ni, pergilah cari sanad-sanad bacaan Al-Quran. Dia boleh masuk dalam golongan yang mutawatir ni. Okey, golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala kata kami yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran. Dan Allah Taala pelihara Al-Quran dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang-orang yang memahami makna Al-Quran. Maka ini peluang bagi kita untuk masuk dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjaga Al-Quran Karim. Okay, itu poin yang kelima. Dan poin yang keenam dan terakhir, Al-Quran ini apa? Mendapat pahala membacanya. Apabila kita baca Al-Quran, kita dapat pahala. Dan hatta sebahagian ahli ilmu berkata bahawa pahala ni kita dapat walaupun kita tak niat baca Al-Quran. Walaupun kita tidak meniatkan bacaan, kita tak berniat baca Al-Quran, tapi bila kita baca je Al-Quran, buka mushaf ataupun tak buka mushaf, kerana tadi kita sebut Al-Quran adalah kalam. Okay, kalam yang asalnya adalah bunyi. Maksudnya bila kita baca, itulah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so mendapat pahala apabila membacanya. Walaupun tanpa niat, kita duduk dalam kereta tengah bawa, tiba-tiba qul huwallahu ahad, Allahus samad. Okay. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita baca yang tu je. Ya, kalau lagi pendek, inna a'tainakal kautsar. So bila kita baca walaupun pendek, walaupun kita tak ada niat untuk membaca Al-Quran, tetapi kata sebahagian ahli ilmu, ia dikira pahala untuk kita baca. Ini keistimewaan yang ada pada suatu yang nama dia Al-Quran. So kita dah nampak dah, Al-Quran yang kita nak cerita ni, objek kita, subjek pengajian kita ni adalah pada ini dia. Kalam Allah Ta'ala yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bahasa Arab dan disampaikan secara mutawatir serta kita dapat pahala membacanya. Okay, boleh? Baik, bila kita dah tahu tentang Al-Quran, kita nak tahu juga bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ada Al-Quran, lalu kita nak tahu macam mana cara berinteraksi. Baik, kita pergi pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey. Ada 3 cabang ilmu utama, cabang utama ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Cabang yang pertama adalah ilmu yang disebut sebagai ilmu qiraat. Qiraat daripada perkataan qara'a, bacaan. Ia adalah ilmu bacaan. So bacaan tu maksudnya apa? Ilmu mengenai tata cara menyebut huruf-huruf, perkataan-perkataan dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. So bila kita pergi, dulunya qiraat ini bacaan, bunyi je kan kita sebut sebelum ni kalam. Kalam ini bunyi. So pada zaman Nabi SAW, Nabi ajar kepada sahabat dengan bunyi. Jibril ajar pada Nabi dengan bunyi. Iqra. Nabi kata ma'an Nabi qari. Jibril kata lagi iqra.
Nabi kata ma'an Nabi qari. Sampai Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada waktu tu mana ada penulisan. Jibril tak tulis bagi pada Nabi. Tapi pindahannya adalah pindahan suara, bunyi. Okey, hatta Nabi SAW bila Nabi ajar kepada para sahabat pun bunyi juga. Okey. Tetapi sekarang ni alhamdulillah Allah Taala mudahkan bagi kita. Allah Taala telah datangkan dengan orang-orang yang menulis Al-Quranul Karim. Sejak zaman Nabi SAW ada penulis-penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Talib, penulis-penulis wahyu Nabi SAW. Lalu Al-Quran yang asalnya dengan bunyi, dia dah ada bentuk-bentuk dah. Dia dah ada bentuk perkataan-perkataan dia. Jadi mana bila kita tengok bentuk ni, kita dah boleh tahu, oh ini bunyi dia macam ni, ini bunyi dia macam ni. So ilmu tentang tata cara menyebut huruf-huruf, perkataan-perkataan, gabungan huruf-huruf dan perkataan-perkataan yang membentuk ayat-ayat Al-Quran, ini duduk dalam satu ilmu yang nama dia ilmu qiraat. Dan cabang utama ilmu qiraat adalah ilmu tajwid. Yang ni yang banyak sekarang tersebar sejak ada PKP. Ini satu perkara yang kita kata hikmah di sebalik PKP. Mungkin PKP ni ada ialah kita nampak ada dua sisi yang baik dan sisi yang kurang baik. So daripada kita fokus pada sisi yang kurang baik, kita tengok pada sisi yang baik. Antara sisi yang baik adalah orang semakin ramai datang untuk mempelajari Al-Quran. Ada kelas-kelas berbayar, ada kelas-kelas percuma, tetapi nampak kesungguhan orang, kecenderungan orang untuk pergi ke arah ilmu qiraat ni terutama pada tajwid semakin banyak. Okey. Dan tidak mustahil lepas habisnya PKP nanti insya-Allah dalam waktu terdekat insya-Allah tak mustahil kita akan tengok orang-orang yang semakin ramai rakyat Malaysia ni dan insya-Allah seluruh dunia mahir membaca Al-Quran Karim. So cabang yang terkenal adalah ilmu tajwid. Okay. Juga antara benda yang dipelajari dalam ilmu qiraat ini ialah cara-cara bacaan yang berlainan. Okey, di mana dalam bacaan kita contohnya bila kita pergi pada Alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah kan. Ada sebahagian orang dia baca Maliki Yaumiddin, sebahagian lagi baca Maliki Yaumiddin. Okey, kemudian dekat hujung surah Al-Fatihah juga ada Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca Ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ada yang baca dengan kita panggil za. Okey. Ihdinas zi. Bukan huruf za yang macam ta tu tapi bunyi z. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim. So ada bacaan-bacaan tertentu dan cara-cara bacaan ni wadduha wadduhi. Wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim. Okay, so ada cara-cara bacaan yang mana kita nak belajar cara-cara sebutan bacaan-bacaan yang berlainan ni, maka medannya adalah ilmu qiraat. Okey, so ilmu qiraat adalah ilmu yang membicarakan tentang pertuturan, cara nak baca huruf-huruf yang ada depan kita ni. Macam mana kita nak baca bacaan tersebut. Dan pada antara benda lain yang disebutkan dalam ilmu qiraat, yang dipelajari dalam ilmu qiraat adalah tadi kita sebut perbezaan bilangan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. So macam contoh Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat. Ada yang sepakat kata surah ni memang banyak ni je. Okay, surah Yusuf 111 ayat sahaja, tak ada khilaf di kalangan orang tentang bilangan ayat surah Yusuf. Okay. Tetapi ada surah-surah yang berbeza bilangan ayatnya. So medan dia adalah ilmu qiraat. Dan pada zaman moden ni ditambah satu ilmu yang berkaitan dengan qiraat juga yang tak ada pada zaman dulu adalah ilmu tarannum. Okay. Tarannum di mana kita belajar bagaimana nak baca Al-Quran dengan maqamat, dengan cara bacaan yang syahdu, cara bacaan yang menggembirakan, cara bacaan yang menunjukkan penegasan. So semua tu ada dalam ilmu disebut sebagai tarannum. Okay. Dan ini famous lah ilmu tarannum ni. Okay, kita tiap-tiap tahun kita ada
musabaqah tilawah Al-Quran, maka antara apa yang ditekankan dekat situ selain daripada tajwid adalah tarannum. Okey. Kemudian itu cabang ilmu yang pertama. Cabang ilmu yang kedua adalah cabang ilmu tafsir. Okey, tafsir. Apa dia ilmu tafsir ni? Ini yang paling ramai yang dengar tentang ilmu tafsir, iaitu ilmu mengenai makna di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Bila kita dengar bunyi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu bunyi dia. Tapi kita nak tahu juga apa maksud ni, takkan baca saja tak tahu apa maksud dia kan. So Al-Quran memang baca saja pun dah dapat pahala, tapi kita rasa tak selesa lah bila kita baca, kita tak tahu apa di sebalik dia. So kita nak tahu apa benda sebenarnya yang kita baca ni. So ilmu yang menerangkan kepada kita tentang apa yang kita baca daripada ayat-ayat Al-Quran adalah ilmu tafsir. Okay. So dalam ilmu tafsir ni ada dua jenis tafsiran. Okay, di mana tafsir yang pertama adalah tafsir dengan riwayat yang dinamakan dengan tafsir bil ma'thur. Okay, tafsir dengan riwayat. Maksudnya kita pergi pada Al-Quran sendiri untuk tahu makna Al-Quran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulm. Okey, orang-orang yang beriman dan tidak memakaikan keimanan mereka dengan tidak yalbithu, dia tidak duduk dengan keimanan mereka dengan bidzulm, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Okey, lalu sahabat bila dia dengar benda ni, Aisyah radhiyallahu taala anha bila dengar benda ni, maka ditanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa di kalangan manusia ni yang la yazlim nafsah? Ayyuna la yazlim nafsah?" Siapa di kalangan kita yang tidak menzalimi diri dia? Semua orang akan zalim diri dia. Bila bekerja sampai penat pun bekerja juga, makan dah tahu makan bawa mudarat, makan juga benda berminyak, benda-benda yang berkalori tinggi. So ayyuna la yazlim nafsah, tak, siapa dia orang yang tak menzalimi diri dia? Maka Nabi SAW terangkan makna Al-Quran dengan riwayah, dengan ma'thur. Apa dia? Nabi kata, tidakkah kamu dengar apa yang Luqmanul Hakim sebut pada anak dia? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Lalu bila kita jumpa perkataan zulm dalam Al-Quran, maka semuanya menunjukkan kepada kekufuran ataupun kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu tafsir bil ma'thur. Okey. Dan kemudian ada satu jenis tafsir lagi, iaitu tafsir dengan ilmu alat. Okey, bukan tafsir dengan pandangan semata-mata. Ada orang dia kata tafsir bil ra'yi ni adalah tafsir dengan pandangan. Maksudnya kita tengok ayat tu, kita pun kata ini makna dia sekian. So itu bukan tafsiran, tapi itu tikam, main tikam. Okey, main tikam ni kadang kena, kadang tak kena. Okey, Nabi SAW sebut, man qala fil Quran bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Okey, siapa yang berkata tentang Al-Quran, maksudnya bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran bi ra'yihi, semata-mata dengan pandangan dia. I believe, I think, apa lagi? Saya percaya, saya yakin ini makna dia sekian-sekian. Dia dalam Al-Quran, dalam menceritakan tentang Al-Quran, dia tidak boleh ada benda-benda seperti itu. Dia mesti sama ada dengan riwayat tadi ataupun dengan ilmu alat. Apa maksud ilmu alat? Tadi kita sebut tentang bahasa Arab. Okay. Kita sebut tentang kemampuan untuk tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, yang mana kita akan tengok nanti. Okay. So dengan ilmu alat ni lah dia bawa keluar makna-makna Al-Quran. Okay. Dan kadang-kadang ilmu alat ni makna dia betul, kadang-kadang makna dia tak betul. Tapi dengan ilmu alat ni dia panggil sebagai ijtihad. Bila orang ada ilmu alat dan dia bawa keluar makna-makna Al-Quran, maka ia dipanggil sebagai ijtihad. Dan ijtihad ni kalau salah pun dapat satu pahala. Berbanding dengan orang yang hanya melontarkan pandangan, maka bukan hanya tak dapat pahala, tapi dapat dosa. Okay, kerana takut dia taqawul 'ala Allah bighairi ilm. Kerana Allah, antara dosa besar, antara perkara keji yang Allah Subhanahu Wa Taala benci dan Allah Taala letak dosa yang paling besar adalah wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Antara fawahish, fahishah, perkara keji adalah
kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang kita tak tahu. Ilmu yang berkaitan dengan tafsir adalah usul tafsir. Di mana usul tafsir ni kita belajar tentang bagaimana cara dia untuk tafsirkan Al-Quran. Okey, tafsiran itu adalah benda jawapan. Okey, tapi nak dapat jawapan macam kita belajar matematik, ada jalan kira-kira untuk dapatkan jawapan. So tafsir itu jawapan. So jalan kira-kira dia macam mana? So itu dibelajar dalam usul tafsir. Okey. So okey. Kemudian cabang ketiga dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ulum Al-Quran. Okey, ulum Al-Quran. So ulum Al-Quran, apa dia ulum Al-Quran ni? Kita dah ada ilmu qiraat tadi, kita dah ada tafsir, dan kita tengok pula pada ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran adalah ilmu berkaitan perkara-perkara yang ada kaitan dengan Al-Quran. Sama ada secara fizikal atau maknawi. Okey. Ia bukanlah pergi kepada Al-Quran itu sendiri. Sebab ilmu qiraat dia pergi pada sebutan huruf-huruf dan bunyi Al-Quran, bunyi bacaan Al-Quran. Tafsir dia pergi pada ayat-ayat Al-Quran. Okey. Tetapi ulum Al-Quran dia berkaitan dengan benda-benda yang bersangkut paut dan berkaitan dengan Al-Quran. Tetapi bukan pada Al-Quran itu sendiri. Dalam isi intipati Al-Quran itu sendiri. Contohnya, antara bentuk fizikal. Okay, antara bentuk ulum Al-Quran, bentuk fizikal dalam bidang ulum Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran. Okay. Bila Al-Quran dikumpulkan, bagaimana pengumpulan Al-Quran berlaku? Kenapa Al-Quran pada zaman Abu Bakar dikumpulkan dalam 7 mushaf, tetapi pada zaman Uthman bin Affan dikumpulkan dalam 1 mushaf. Okay, yang dinasahkan kepada 7. Okay. Pengumpulan Al-Quran. Lalu kita tengok siapa yang dipertanggungjawabkan untuk kumpul Al-Quran. Kenapa orang ini dipilih untuk kumpul Al-Quran? Bagaimana dia kumpul Al-Quran? Bagaimana dia pastikan ayat ini adalah ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi. Sebab benda yang datang daripada Nabi ni ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, dan ada hadis kursi. Nabi meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana berlaku? Ini semua dalam satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu pengumpulan Al-Quran, Jam'ul Quran. Okay. Kemudian yang kedua adalah ilmu penulisan Al-Quran, ataupun nama dia Ar-Rasm. Okay, Ar-Rasmu adalah ilmu penulisan Al-Quran. Okay, kenapa? Kalau kita buka Al-Quran, ada alif yang ditulis dengan alif. Kan ada alif yang macam ni kan. Contoh bila saya kata qala, mana? Pen ni mati dekat mana? Okey. Qala. Okay, nampak alif ni? Okey, ni alif, ada alif kan? Okey. Tapi ada tempat-tempat yang bila kita kata kafirin, al-kafirin. Baca panjang tapi alif dia kecil je. Okey. Kenapa tulisan dia macam gini? Okey. Kenapa bila kita baca, contoh bila kita baca dekat dalam surah Al-Ahqaf. Okey. Bila kita mula dengan hamzah wasal ni, mula dia adalah dengan itu ni. Ni jadi ya. Itu ni. Tapi ejaan dia dengan hamzah. Okey. So, kita kena tahu tentang kenapa penulisan Al-Quran macam itu. Okey, antara bentuk penulisan, contoh penulisan yang lain daripada makna dia. Contohnya adalah dekat in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Macam ni ejaan dia kan? Okey, wa salihul mu'minin. Okey. Kalau kita kata wa salihul mu'minin, orang yang salih dari kalangan mukminin. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dekat ayat ni adalah salihul mu'minin. Okey. Yang ni orang-orang salihun, orang-orang yang saleh. Tapi mana pergi waw, mana pergi nun, dah hilang. Okey, kenapa dalam Al-Quran ditulis macam ni? Dia tak ditulis macam ni. Mungkin kita buang nun kan untuk pertemuan jadi idhafah. Salihul mu'minin. Okey, mana waw dia pergi? So penulisan Al-Quran ada teknik dan cara dia. Okey, sebab apa kita kata ada teknik dan caranya? Bukan semua orang boleh menulis Al-Quran ni. Nak menulis Al-Quran ni dia bukan hanya kena tahu khat yang cantik ke, tulisan yang cantik ke, tak. Tapi dia mesti penulisan dalam bentuk yang mana dia boleh merangkumi ke semua kiraat-kiraat. Yang tadi kita sebut bacaan kiraat. Kiraat ni cara sebutan bacaan.
Dan qiraat ni secara umum dia ada 20 cara bacaan. 20 cara bacaan yang diterima untuk dibaca sebagai bacaan dalam solat. So macam mana penulisan Al-Quran? Satu mushaf tu boleh 20 cara baca semua ada dalam satu penulisan. So orang yang tulis Al-Quran ni adalah seorang yang genius. Orang yang menulis Al-Quran ni adalah seorang yang hebat. Sebab apa? Dalam satu bentuk penulisan, dia boleh masukkan 20 sekali cara bacaan dalam penulisan tersebut. Kan hebat penulisan dia. Okay, kemudian antara bentuk fizikal dalam ulum Al-Quran, dan semua ni adalah cabang ilmu. Maksudnya ada orang yang fokus pada mempelajari macam mana jam'ul Quran. Ada orang yang fokus pada penulisan Al-Quran dan ada orang yang fokus pada penambahan tanda baca di dalam Al-Quran ataupun disebut sebagai ad-dabt. Okay, so ini adalah penambahan tanda baca di dalam Al-Quran. Maksudnya baris atas. Kenapa baris atas macam ni? Kenapa ada tanwin? Kenapa ada baris mati? Kenapa ada nun yang ada baris mati? Kenapa nun tak ada baris mati? Kenapa ada tanda bulat yang berbentuk bulat ni kan? Ada huruf-huruf yang ada tanda mati, dia berbentuk mati. Dan ada huruf-huruf tanda mati, dia berbentuk 5. Kalau kita tengok betul-betul ada. So, ini bab. Bab ni dia tambah baris. Ni baris atas, baris bawah, baris depan. Tanwin, baris atas, baris bawah, baris depan. Ada tanwin yang sama, ada tanwin 99. So, ini babatul mushaf. Okay. Kita letak baris pada mushaf. Okay. Tanda baca. Okey. Itu adalah bentuk fizikal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita tak pergi pada Al-Quran tu sendiri, tapi dia ada kaitan dengan Al-Quran. Antara bentuk maknawi yang bukan fizikal adalah bila kita belajar tentang nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Al-Quran ni turun macam mana? Dia turun selama 23 tahun ke? Ataupun turun sekaligus ke? Macam mana bentuk penurunan Al-Quran? Siapa yang turunkan? Jibril alaihissalam bawa daripada Allah Ta'ala sampai kepada siapa? Berhenti dulu, ada RNR dulu ke? Ataupun direct terus kepada Nabi SAW? Ada ilmu yang belajar tentang penurunan Al-Quran. Dan Al-Quran ni turun. Kenapa ada Quran turun waktu siang? Kenapa ada Quran turun waktu malam? Kenapa ada yang turun dekat Mekah? Kenapa ada yang turun dekat Madinah? Kenapa ada turun sebelum hijrah? Kenapa ada turun selepas hijrah? Semua dikaji dalam satu ilmu yang dinamakan penurunan Al-Quran. Tengok. Hari ini banyak benda yang berkaitan dengan Al-Quran kita tahu. Kemudian kita ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya. Kita pergi pada Al-Fatihah. Kenapa turun Al-Fatihah? Kita kena tahu juga, kenapa turun Al-Fatihah? Kenapa turun Al-Baqarah? Kenapa turun surah Al-Ikhlas? Kenapa turun surah Mu'awwidhatain? Al-Falaq dengan An-Nas? Kenapa turun surah Al-Kahfi? Kenapa turun surah Al-Isra? Surah At-Taubah? Kenapa turun ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran? Okay, so semua ini duduk dalam asbabun nuzul. Kita ada 6,000 lebih ayat di dalam Al-Quran. So 6,300 lebih ayat di dalam Al-Quran. Dan setiap ayat ni mesti ada sebab turun dia. Kita akan turun saja-saja. Mesti ada sebab turun dia. Dan sebab turun setiap ayat ini ataupun surah tertentu diceritakan ataupun ilmu yang mengkajinya adalah ilmu asbab an-nuzul. Kemudian kita ada ilmu nasakh. Di mana ada ayat-ayat Al-Quran yang dinasahkan. Itu pun tahu. Nasakh ni maksud dia apa? Hapus. Hilang. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca pada zaman Nabi SAW, tetapi pada zaman kita dah tak ada dah ayat tu. Antaranya yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan tentang apa dia? Taghribu am. Jaldu mi'atin wa taghribu am, ataupun tentang rejam, ayat rejam. Yang mana ada riwayat yang mengatakan ayat rejam adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albattah. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Adalah riwayat yang lemah. Tetapi riwayat yang menceritakan tentang adanya ayat rejam di dalam Al-Quran adalah riwayat yang kuat. Riwayat yang kuat. So, mana ayat tu pergi? So, berlakunya nasakh. Ada penambahan dan pengurangan yang berlaku pada ayat-ayat Al-Quran. So, ini duduk dalam satu ilmu yang nama dia
naskhun. Okey. Kemudian ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nama-nama surah. Kita ada 114 surah di dalam Al-Quran. So nama-nama surah ni ambil dekat mana? Okey. Datang daripada Nabi SAW ke, daripada sahabat ke, ataupun rekaan sendiri manusia ke. Ya, rekaan sendiri manusia ke. So kita nak tahu apa nama-nama surah ni datang daripada mana? Okey. Unmute. Okey. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan surah. Maksudnya kita pergi pada fadail. Ada fadail surah-surah tertentu. Ada fadail pada ayat-ayat tertentu. Ayat kursi, apa kelebihan yang ada pada dia. Okey. Surah Az-Zalzalah, apa kelebihan yang ada pada dia. Surah Yasin, betulkah ada kelebihan pada surah Yasin. Okey. Surah Al-Fatihah, apa kelebihan yang ada pada surah Al-Fatihah. Al-Ikhlas, apa kelebihan yang ada pada surah Al-Ikhlas. Semua ini duduk dalam satu cabang ilmu yang dinamakan sebagai Fadailul Quran. Fadail surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri, apa kelebihan dia? Boleh jadi syafaat kepada kita di akhirat. Boleh banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Kemudian ada al-ashbah wan nadhair. Okey, al-ashbah wan nadhair ini adalah perkataan-perkataan yang ejaan dan bunyi ni sama tapi makna dia lain. Okey, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Adakah kamu berdoa kepada Ba'al? Okey, perkataan Ba'al dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Okay, Ba'al maksud dia adalah suami. Okay, Ba'al dalam Al-Quran, semua tempat Ba'al dalam Al-Quran adalah suami, melainkan ini. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin dalam surah Saffat. Okay, di mana Ba'al dekat sini maksudnya adalah berhala yang nama dia Ba'al. Okay, so ini ilmu dalam ashbah wan nadhair. Perkataan sama, bunyi yang sama, makna yang berlainan. Okey, itu al-ashbah wan nadhair. Bayangkan berapa banyak perkataan ada dalam Al-Quran. So kita nak cari perkataan yang sama bunyi tapi makna dia yang berlainan. Okey, dan kemudian antara lain bentuk ulum Al-Quran yang berbentuk maknawi adalah ayat-ayat, kaitan antara ayat-ayat dan surah-surah. Kenapa turutan Al-Quran lepas Al-Fatihah Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah Ali Imran, lepas Ali Imran An-Nisa. Okey. So ada orang yang kaji, kenapa ada kaitan ni? Kenapa lepas zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib? Kenapa datang allazina yu'minuna bil ghaib selepas ayat ni? Okey, so ayat ni dengan ayat sebelum dia apa kaitan dia? Dengan ayat selepas dia, surah ni dengan sebelum dia dengan selepas dia apa kaitan dia? Permulaan ayat dengan akhir ayat apa kaitan dia? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Okey, bila datang Allah Subhanahu Wa Taala contoh apa ayat yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak. Ar-Rahmanir Rahim kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, Rabbil Alamin sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so apa kaitan Ar-Rahmanir Rahim dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ataupun apa kaitan Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin? So ada kaitan-kaitan dia. So kaitan-kaitan ini dipelajari dalam satu cabang ilmu yang dinamakan sebagai ilmu Al-Munasabat. Okay, Al-Munasabat. Okay, so banyak lagi cabang ilmu yang ada. Wujuhul mukhatabat ada dalam Al-Quran. Balaghah Al-Quranul Karim. So banyak betul yang kita nak sebutkan tapi dia ambil masa panjang. Cuma kenapa saya cerita benda ni? Kenapa saya cerita benda ni? Sebab kita nak tanamkan minat orang pergi pada Al-Quran. Tambah sekarang ni waktu-waktu PKP, waktu-waktu orang duduk dekat rumah. Mungkin orang rasa, apa benda nak buat ni? Apa benda nak buat ni? Tapi bila dia dengar hari ni, Masya Allah, banyaknya benda berkaitan Al-Quran yang boleh baca, boleh kaji, boleh dengar pengajian-pengajian ni, maka pergilah dengar. Sebab setiap orang ni dia ada kecenderungan dia. Ada orang dia cenderung pergi ilmu qiraat, dia suka belajar. Apa 20 cara baca tu, apa 20 cara baca tu, nak belajar. Ada orang dia suka tafsir, saya nak tafsirkan Al-Quran. Dan ada orang dia kata, okey, saya nak tahu tentang berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Saya nak jadi seorang yang expert dalam penulisan Al-Quran. Sebab dia minat khat contohnya. Dia nak jadi seorang penulis Al-Quran. Tak mustahil satu hari nanti mungkin
secara restu boleh ambil dia untuk menulis Al-Quran Karim. Okey. Okay, so itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian, salah satu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran tadi adalah ulum Al-Quran. Dan ulum Al-Quran dengan cabang yang begitu banyak, kita hanya ambil satu cabang sahaja daripada cabang-cabang yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu asbabun nuzul. So apa dia asbabun nuzul? Mungkin kita boleh cepat sebab tadi kita dah cerita sikit tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah nama yang diambil daripada bahasa Arab. Ia terdiri daripada dua frasa nama, iaitu asbab dan an-nuzul. Bagi mengetahui artinya, maka kita perlu merujuk makna dan penggunaannya di dalam bahasa tersebut, iaitu bahasa Arab. So kita pergi pada yang pertama, makna asbab. Apa makna asbab? Asbab adalah sebuah perkataan jamak. Jamak ni kata ganda. Okay, talib seorang pelajar, tulab banyak-banyak pelajar, kata ganda. Okey, jamak. Kemudian kita mufrad dia, okay, kata jamak ni banyak, mesti ada kata singular dia. Okay, plural, singular. Singular dia adalah sababun. Dan sabab ni dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu, maksudnya adalah sebab. Okay, so bila kita kata asbab, maksudnya sebab-sebab. Okay. So itu makna asbab. Kemudian kita pergi pada makna nuzul. Okay, makna nuzul. Nuzul adalah kata terbitan yang berasal daripada nazala, yang membawa maksud turun. Maka nuzul adalah perbuatan turun itu sendiri, atau dengan bahasa mudahnya penurunan. Okay, so kalau kita gabungkan, maka kita dapat makna sebab-sebab penurunan. Perkataan ini boleh digunakan di dalam mana-mana cabang ilmu dan di dalam penggunaan harian. Okay, maksudnya seorang tu dia turun daripada bubung rumah dia, maka kita pun tanya, ma huwa sababun nuzulika min hadza? Apa sebab turun kamu daripada sini? Okay, so maksudnya dalam penggunaan harian kita boleh guna dalam kalau kita ada cabang-cabang ilmu yang melibatkan turun dan naik, okay, maka sebab nuzul, macam contoh sekarang ni, graf menurun. Okay, graf Arnold dia, apa benda nama dia, dia menurun. So bila dia menurun, maka kita pun tanya, apa dia asbab nuzul graf ni. So dalam penggunaan orang yang mengkaji syarta, dia akan tengoklah sebab naik dan turun. Okay, so sebab-sebab penurunan ni boleh digunakan dalam mana-mana cabang ilmu. Sebab tu penting untuk kita. Penting untuk kita bila kita pergi pada istilah-istilah, maka kita kena tahu apa yang dimaksudkan oleh orang yang bertutur tu. Contoh, bila saya kata, okey, ini adalah sunnah. Okey, bila saya kata, okey, perbuatan ini adalah perbuatan sunnah. So apa yang kita faham? Okey, perbuatan sunnah, sebab sunnah ni dia ada dua biasanya dia ada dua makna. Okay, bagi ulama-ulama usul fiqh, orang yang belajar fiqh, belajar usul fiqh, cara-cara usul fiqh ni adalah tata cara nak bawa keluar hukum fiqh. Okay, fiqh itu adalah hukum. Okay, tanya wajib, haram, makruh, itu fiqh. Tapi nak bawa keluar bagi jadi wajib, bagi jadi haram, makruh, macam mana cara bawa keluar, itu perlu pada usul fiqh. Okay, maka ulama usul bila kita kata, okay, ini sunnah. Apa maksud sunnah bagi usul fiqh? Lawan kepada wajib. Maksudnya ia tidak wajib. Okay. Tetapi kalau kita kata ini sunnah, okay, dan sunnah yang kedua ni indal muhaddithin, bagi ahli-ahli hadis, maka ia adalah perbuatan ataupun kata-kata ataupun apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, maka itulah sunnah. Okay, so sebab tu kita perlu tahu bila kita kata okay, asbabun nuzul, maka kita kena tahu asbabun nuzul yang mana tengah cerita ni. Maka dalam cabang ilmu ulum Al-Quran, asbabun nuzul yang kita nak cerita ini adalah kita nak mengetahui tentang sebab-sebab penurunan ayat-ayat atau surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Okay, boleh nampak? Boleh. Baik, kita pergi pada yang seterusnya. Masih ada lagi ke? Baik, kita cerita secara umum. Okay, cerita secara umum mungkin kita boleh ambil detailnya pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Okay, so bentuk-bentuk asbabun nuzul. Okay, kita cerita tentang bentuk-bentuk asbabun nuzul, di mana saya bagi contoh penerangan dia, kita terang pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Okay, bentuk-bentuk asbabun nuzul, ada beberapa bentuk asbabun nuzul. Yang pertama, penurunan secara ibtidak. Okay, apa maksud penurunan secara ibtidak? Maksudnya Al-Quran itu penurunan ibtidaan ini adalah penurunan yang tidak memerlukan sebab khusus. Nampak? Dia tidak memerlukan sebab khusus.
Okey, melainkan sebab utamanya. Okey, apa sebab utama Allah Taala datangkan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Taala turunkan Al-Quran supaya menjadi panduan kepada manusia dan penerangan kepada panduan yang sedia ada pada diri manusia. Manusia dah tahu makan, tapi datang Al-Quran ataupun datang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah untuk terangkan, okey, makan kena baca bismillah, makan kena makan yang halal dan tayyib, okey, yang halal dan baik. Okey, so itu maksud wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang membezakan antara yang baik dengan buruk. So penurunan ibtidak dia tidak memerlukan kepada sebab-sebab khusus. Antara contohnya adalah okey, antara sebab utamanya adalah kenapa datang ayat-ayat seperti ini, ayat yang tak perlukan sebab. Okey, kerana Nabi SAW, Nabi berdakwah, dan dalam berdakwah Nabi berjumpa dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang sokong, ada yang tak sokong, ada yang tak sokong tu ada yang jenis senyap, ada yang tak nak layan Nabi, dan ada yang bangkang Nabi SAW, dan ada yang lagi teruk sampai melontar Nabi dengan batu, campak perut haiwan, perut binatang campak kepada Nabi SAW. So kadang-kadang Nabi perlukan kekuatan dan semangat, perlukan sesuatu untuk menceriakan Nabi SAW. Lalu datanglah ayat-ayat Al-Quran ini untuk menceritakan tentang menceriakan Nabi SAW dan untuk menambah semangat kepada Nabi SAW. So kebanyakan ayat-ayat yang datang dalam bentuk ibtidak ini adalah cerita tentang nabi-nabi terdahulu. So bila Nabi SAW dengar Nabi terdahulu, Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel, Nabi Isa berhadapan dengan orang Yahudi, yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada nabi-nabi yang dibunuh pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Al-Quran. Okey, so bila Nabi dengar perkara-perkara ni, Nabi akan rasa semangat, kata, ini sunnah. Ini adalah semula jadi perjuangan orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey, so antara contohnya adalah surah Al-Ikhlas. Kita cerita pada minggu depan insya-Allah. So kita nak tengok dulu bentuk dia. Okey, bentuk yang kedua adalah penurunan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa al-waqa'i' wal ahdath. Okey, penurunan ini adalah penurunan ayat-ayat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang melibatkan Nabi sendiri ataupun melibatkan ahli keluarga Nabi, melibatkan para sahabat mahupun musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam Al-Quran pun ada cerita juga tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik. Maka penurunan ini adalah antara sumber penting kepada sirah dan sejarah. Banyak contoh dia dalam Al-Quran. Kita akan tengok satu contoh, iaitu penurunan surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. So seterusnya, bentuk yang ketiga adalah penurunan disebabkan pertanyaan dan menjawab soalan. Ijabatul as'ilah, jawapan kepada soalan-soalan yang ditanya kepada Nabi SAW. So ada orang bertanya, ada orang baru masuk Islam, sebab sahabat-sahabat pada permulaan Islam banyak persoalan nak tanya pada Nabi SAW. Kita yang sekarang ni pun dengan dah siap, Al-Quran dah siap ditafsirkan, hadis-hadis Nabi dah ada, kita masih bertanya lagi tentang soalan-soalan berkaitan dengan akidah, soalan-soalan berkaitan dengan fiqah. Bayangkan orang zaman Nabi SAW yang tak ada wahyu ni, tak ada lagi, maka datanglah wahyu untuk menjawabnya. Okey. So banyak persoalan-persoalan yang terjawab. Contoh, kenapa turunnya surah Al-Kahfi? Kerana persoalan. So banyak persoalan-persoalan ni bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada kamu, mereka bertanya kepada kamu. So Allah Ta'ala bagi jawapannya. So banyak soalan-soalan. Di antaranya adalah ayat-ayat zihar di dalam surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah. Mari kita akan tengok nanti. Panjang cerita itu. Dan seterusnya kita ada bentuk yang keempat, iaitu penurunan untuk menghilangkan keraguan. Daf'u syubahat wal ittirabat. Okey, kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita tengok ini ada pertentangan ni dengan benda ni. So kita rasa Al-Quran ini dia saling bertentangan antara satu sama lain, ataupun pertentangan berlaku antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tapi sebenarnya bukan begitu. So antara benda yang boleh menghilangkan keraguan tersebut adalah bila kita tengok kepada sebab-sebab turun ayat Al-Quran. Okay, maka bila kita tengok sebab dia, baru kita nampak kenapa ayat ni turun. Okay. So antara contohnya adalah
walillahil masyriq wal maghrib. Ni sampai tertutup contoh dia besarnya nak cerita. Okay, ayat 115 daripada surah Al-Baqarah. Nanti kita cerita panjang lagi penceritaan yang ada di sebalik bentuk-bentuk penurunan. So asbabun nuzul ada 4 bentuk. Yang mana yang turun ibtidaan, tidak memerlukan sebab khusus. Kemudian ada yang turun disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku, al-waqa'i' wal ahdath. Ada yang ijabatul as'ilah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian ada bentuk yang keempat adalah daf'us syubhat wal ittirabat, untuk menolak keraguan-keraguan, kegusaran-kegusaran. Dan ini contoh yang sangat banyak kita akan lalu dalam sesi-sesi kita, di mana kita akan sambung pada sesi akan datang pada contoh-contoh ini, dan kemudian kita akan masuk kepentingan mengetahui asbabun nuzul dan perkembangan asbabun nuzul, dan kemudian kita akan tengok sikit tentang tokoh-tokoh dalam asbabun nuzul. Okey, karya-karya mereka, tokoh-tokoh yang ada dalam yang banyak menulis tentang asbabun nuzul dan karya-karya mereka, apa yang mereka tulis. Dan kemudian seterusnya barulah kita akan masuk kepada sababun nuzul mengikut surah-surah di dalam Al-Quran. Kita akan pergi pada Al-Fatihah. Okay, adakah Al-Fatihah ni seluruh surah dia turun sekaligus? Dan apa sebab turun surah sekaligus, ataupun ayatnya turun berpisah-pisah? Okey, surah turun ayat 1 dulu ke ayat 2 dulu ke? Kenapa sebab turunnya ayat 1 2 ke? Kita akan lalu satu surah dan kita akan ceritakan juga ini sebab yang sahih, sebab yang betul, dan ada sebab-sebab yang rekaan. Okey, yang ataupun datang dengan riwayat-riwayat yang lemah. So insya-Allah saya berharap pada ini baru sesi yang pertama kita bersama, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita agar kita dapat bersama-sama mula daripada hari ini dan sesi-sesi kita yang berikutnya, sehinggalah kita habis pada surah An-Nas, untuk kita tahu sebab-sebab penurunan ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Lalu saya mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairah kepada semua yang mendengar. Lalu insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sebut jazakillah, jazakillah untuk perempuan. Jazakallah. Dan tambah sikit jazakallahu khairah. Okay, sebab jazakallah semoga Allah membalas kamu. So balasan ni kadang-kadang dia jadi balasan baik, balasan tak baik. So jazakallahu khairah. Semoga Allah Taala balas dengan khairah, kebaikan. InsyaAllah. Panjang dah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu sekali lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada waktu yang sama, hari yang sama. Semoga dapat istiqamah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Uzair insya-Allah. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kasih diterima. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.